Setiap sesuatu itu ada hatinya, dan hati Al-Quran itu ialah Yasin. Ini dikaji oleh para ulama hadis bahawa hadis ini direka oleh satu orang yang dia baik, niat dia baik tuan-tuan. Dia nak suruh orang, dia nak suruh orang baca Quran, tapi dia letakkan fadilat-fadilat tertentu pada surah-surah tertentu yang akhirnya orang sangkakan itulah betulnya tuan-tuan. Bukan kata baca Yasin salah, tak, silakan tuan-tuan, dia adalah salah satu daripada surah-surah Al-Quran, tapi mempercayai kepada hadis palsu yang bukan disabdakan oleh Nabi SAW, itu yang tak betulnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi ini amalan-amalan yang kita akan jumpalah tuan-tuan ya. Dan juga khilaf-khilaf di kalangan para fuqaha dalam pengkajian kita ini ataupun perbincangan kita ini, dan juga hujah-hujah ya, tuan-tuan. Kita dalam mazhab Syafi'i, bagi Fatihah yang pertama, sunat kita memulakan dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Maknanya pada rakaat pertama tuan-tuan, Fatihah yang pertama, sebelum kita baca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada rakaat kedua, ketiga dan keempat tidak lagi disunatkan membaca a'udzubillah. Yang mula-mula saja tuan-tuan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nastamid bikal minhah wa nastadfi'u bikal mihnah wa nas'aluka al-'ismah kama nastawhibuka rahmah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa yassir lana al-'amala kama 'allamtana wanhaj bina tariqan yahdi ilaik waftah bainana wa bainaka baban nafidu minhu alaik laka maqalidus samawati wal ard wa anta ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Al-Fadil, tuan-tuan imam, bagi pengurusi dan ahli-ahli jurukuasa masjid, barisan pegawai masjid, para ustaz, ustazah, pimpinan-pimpinan masyarakat, yang amat datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan hajah, para jamaah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dengan inayah dan izin Allah, kita masih lagi diberi ruang dan juga peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada di alam ini, meneruskan kehidupan kita selaku hamba-hambanya, melaksanakan titah perintahnya dan meninggalkan segala tegah larangnya. Alhamdulillah, dengan inayah dan izin Allah juga kita masih lagi dianugerahi oleh Allah SWT 1001 nikmat yang pelbagai, dan barangkali tak terfikir di kita tuan-tuan. Tapi apa yang kita lihat ialah antara nikmat-nikmat yang besar itu ialah diberikan kepada kita nikmat sihat dan juga masa lapang. Dengan dua nikmat ini dapatlah sama-sama kita manfaatkannya untuk sama-sama datang ke rumah Allah, mengimarahkan masjid dengan solat berjamaah dan juga majlis ilmu. Dan kita berjumpa sekali lagi pada hujung Oktober ini, seperti yang telah saya maklumkan pada halaqah minggu lepas,
uh, mulai mulai minggu lepas lah tuan-tuan, pengajian kita akan berfokus kepada pengajian secara intensif berkenaan dengan solat yang sempurna. Maknanya kalau mungkin barangkali kita sebelum-sebelum ini pengajian kita lebih bersifat umum, tetapi dengan beralih kita kepada kitab yang seterusnya, kita akan memfokuskan tentang pengkajian dan juga kaedah-kaedah untuk mendapatkan kesempurnaan dalam solat. Kerana kesempurnaan solat merupakan perkara pokok yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan setiap hamba-hambanya di akhirat kelak. Memandangkan solat ini merupakan ibadat pertama yang akan dihisab, dihitung, dinilai oleh Allah SWT di akhirat kelak. Daripada banyak-banyak amalan yang kita lakukan, dan tidak memadai dengan hanya bertanya tentang solat yang kita lakukan. Allah SWT juga bertanya tentang kesempurnaan atau kekurangan solat bagi seseorang hamba Allah itu bila mana mereka telah laksanakan sepanjang hidup mereka di dunia dulu. Maka menjadi satu tuntutan kepada kita untuk memperbaiki check and balance balik dalam pelakuan solat kita. Apakah benar-benar kita menepati seperti mana yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama raaitumuni usalli, semayanglah kamu seperti mana kamu lihat aku solat, aku sembahyang. Jadi ataupun kita telah melakukan atau melaksanakan solat berdasarkan ikut-ikutan semata ataupun jadi-jadian. Maknanya kadang-kadang sesengah itu tak ada langsung disebut atau diperjelaskan dalam mana-mana mazhab. Tiba-tiba ada orang kita buat, tuan-tuan. Ini persoalannya. Sedang Nabi telah menasihati, Nabi telah bertegas, sallu kama raaitumuni usalli, semayanglah kamu seperti mana kamu lihat aku semayang. Maknanya kita dari sudut solat tak boleh buat ikut dan kita, tuan-tuan. Kita mesti ikut seperti mana yang telah diajar oleh Nabi SAW atau yang telah diriwayatkan oleh sahabat tentang perilaku-pelakuan solat yang sebenar yang telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, cuma untuk makluman kita bersama, bulan ini kita kalau ikut pada minggu keempat pengajian kitab yang lain, tuan-tuan, bersama dengan penceramah yang lain. Tapi untuk itu saya diminta untuk menghabiskan Oktober ini, dan pada bulan November depan kuliah kita akan bertemu pada Isnin minggu pertama dan ketiga sahaja, tuan-tuan. Jadi minggu kedua dan minggu keempat kita akan ikuti dengan penceramah yang lain pula, insya-Allah. Jadi untuk menghabiskan minggu ataupun bulan bagi Oktober ini, kita minggu keempat kita kembali bertemu sebelum kita, maknanya sebelum kita beralih ke bulan November, tuan-tuan. Baik. Seperti yang telah kita sebut dalam mukaddimah pada halaqah yang lepas berkenaan dengan keutamaan solat ini, maka sudah pasti, tuan-tuan, solat ini yang kita sebut seperti mana yang telah disabdakan oleh Nabi SAW, menjadi solat ini menjadi tiang teras utama bagi agama Islam seseorang itu, sehingga Nabi menyifatkan as-salatu imaduddin, sembahyang itu tiang agama. Maknanya bila sebut tiang, dia merupakan teras utama, tuan-tuan. Masjid ini kalau didirikan tanpa tiang, barangkali, tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan pun tak berani nak sembahyang kat dalam ni. Bila kita ikat bata je naik sampai ke atas, tak ada tiang, tak ada apa, tuan-tuan. Jadi tiang inilah yang menjadikan kukuhnya sesuatu binaan. Begitu juga Nabi sifatkan binaan Islam seseorang itu duduknya pada solat. Sebab itu Nabi SAW menggelar as-salatu imaduddin. Nabi kata apa? Semayang itu tiang agama. Man aqamaha, siapa yang mendirikan solat. Sebab tiang ni sifatnya berdiri, tuan-tuan. Siapa yang mendirikan solatnya, faqad aqamaddin, dia telah menegakkan agamanya. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan solat, faqad
hadamaddin, dia telah meroboh, maka dia telah pun merobohkan Islamnya. Maknanya tuan-tuan, jatuh bangun tegak, jatuh Islam seorang itu duduk pada solat. Sehingga dalam hadis yang lain Nabi sebut faslu bainal kufri wal iman, pemisah antara kufur dan iman seseorang itu tarkus salah, iaitu meninggalkan solat. Jadi nak tengok orang itu kufur ataupun orang itu seorang yang beriman, tengok pada solatnya. Jadi justru itu solat bukan perkara yang boleh dipandang remeh. Bagi seperti mana yang telah mungkin barangkali sesengah masyarakat berpandangan begitu, tak ada lah semayang kata dia, ya. Kau nak mati besok, kau nak pencen besok, kau semayang lah. Tidak tuan-tuan, kerana dia merupakan tuntutan yang sangat berat, sehingga digambarkan dalam Al-Quran dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa innaha lakabiratun, sesungguhnya semayang itu berat, ya, dia satu perkara yang besar. Illal al-khashiin, melainkan orang yang khusyuk, tunduk saja merasa mudah untuk melaksanakan solat. Sebab itu kita nampak tuan-tuan, solat yang 2 minit, 3 minit boleh siap, belum tentu orang buat lagi tuan-tuan. Ya, ramai di kalangan masyarakat kita barangkali dia menganggap bahawa tak ada hal perkara tentang solat ini. Kalau perkara solat ini tidak penting tuan-tuan, satu analogi yang mudah, masakan Nabi SAW diperintahkan oleh Allah SWT suruh bawa balik solat 50 waktu. Kalau benda tu benda yang sedih, benda yang simple, benda yang mudah. Bahkan ketika mana difardukan solat itu, Allah SWT sendiri menyebut Nabi SAW untuk menerima kefarduan solat. Berbeza dengan kefarduan yang lain. Haji, zakat, puasa, ya, difardukan melalui wahyu yang diturunkan. Itu beza dia tuan-tuan. Jadi satu benda yang diberi secara langsung berbanding dengan diberi dengan perantaraan Jibril alaihissalam, itu saja dah membezakan tentang keutamaan solat itu. Bahkan disuruh kita buat 50 kali sehari pada asalnya. Dalam pada itu diberi pengurangan. Allah SWT tetap suruh kita semayang 5 kali sehari, bukan setahun sekali, ya, bukan sebulan dalam setahun, atau bukan sekali seumur hidup. Solat ini hari-hari kita kena buat tuan-tuan, 5 kali sehari yang asalnya 50 kali. Kemudiannya berbanding dengan puasa, hanya sebulan saja dalam setahun kita kena buat. Zakat sekali setahun sahaja, itu pun cukup haul, cukup nisabnya, cukup tempoh, cukup kadarnya. Haji sekali seumur hidup kita kena buat, difardukan kepada kita tuan-tuan. Jadi nak ceritakan bahawa yang lain-lain itu, ya, ada diberi kelonggaran ataupun syarat-syarat, maknanya contohnya haji, jika yang sesiapa yang tak ada kemampuan, man istata'a ilaihi sabila, siapa yang tak ada kemampuan untuk sampai ke sana, maka dia tidak perlu lagi tuan-tuan, masa itu belum lagi dia kena buat. Kalau dia ada kemampuan dari sisi sudut harta benda dan juga fizikalnya, maka wajib dia pergi tanpa berlengah, ya. Puasa begitu juga tuan-tuan, dia beri kelonggaran, ya. Bagi orang wa in kuntum maridan au ala safarin, kalau kamu sakit atau kamu bermusafir, tak apa kamu tak puasa hari itu, fa'iddatun min ayyamin ukhra, ganti pada hari yang lain atau bulan yang lain tuan-tuan. Maknanya boleh ada excuse lagi. Tapi bab solat tuan-tuan tak ada. Tak boleh berdiri, duduk semayang. Tak boleh duduk baring tuan-tuan. Tak boleh pergi semayang secara baring itu, semayang secara pakai isyarat saja, selagi mana otak kita berfungsi dengan waras. Maknanya selagi otak dia sedar bahawa dia tu orang, dia masih jaga, dia masih sedar, wajib dia solat. Talak ke tepi orang yang dalam keadaan koma lah tuan-tuan, ya. Jadi begitu sekali utamanya solat itu, sehingga hatta puasa tuan-tuan, kalau dah memang sakit yang dia menyebabkan dia tak mampu untuk berpuasa, diberi kelonggaran untuk dia tidak berpuasa, tapi dia kena bayar fidyah berdasarkan hari yang ditinggalkan. Nampak tuan-tuan, ada excuse, ada pengecualian. Tapi solat, selagi mana otak berfungsi, tak ada chance tuan-tuan untuk kita excuse, mencelah untuk tinggalkan dan sebagainya. Tak ada dia punya galang ganti dengan fidyah dan sebagainya, mesti buat juga walau mana pun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bayangkanlah itu dah keutamaannya. Jadi dia merupakan tonggak amalan seharian kita. Dia bukan tonggak amalan bulanan, bukan tonggak amalan tahunan ataupun
sekali seumur hidup, tidak. Tetapi solat ini merupakan tunggak teras amalan harian kita. Apabila kita keluar daripada kelompok masyarakat atau qaryah, kampung atau taman yang kita tinggal, maka di sana kita akan dapati berhadapan dengan pelbagai bentuk pelakuan solat dalam kaedah dan cara yang berlainan berdasarkan pandangan khilaf di kalangan ulama fuqaha tentang mazhab. Tuan-tuan, tengok orang Maliki sembahyang tangan lurus ke bawah, orang mazhab Maliki. Kita pun rasa pelik je gayanya, tuan. Tapi sebenarnya bila kita mengaji baru kita tahu bahawa letak tangan atas dada ni, tangan sini letak atas dada hukumnya sunat, tuan-tuan. Dia bukan masuk dalam rukun. Jadi kita buat perkara yang sunat, alhamdulillah, tuan-tuan. Jadi kita tahu. Begitu juga kita akan dapati beberapa perbezaan yang lain. Contohnya bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim pada Al-Fatihah. Kita dalam mazhab Syafi'i, bacaan bismillah itu dibaca secara jahar, maknanya dinyaringkan bacaannya bersama dengan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, kita baca begitu. Tapi dalam mazhab yang lain, contohnya di Mekah, mereka bermazhab Hambali, maka dibaca bismillah itu sir, secara perlahan je, tak dengar bacaannya itu. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, terus je alhamdulillah, kita kata poh, tak baca bismillah, kita kata. Sebenarnya dibaca tapi secara sir, bukan baca jahar. Begitu, tuan-tuan. Bacaan-bacaan yang kita akan jumpa di luar sana, perbezaan-perbezaan khilaf di kalangan para fuqaha dalam perkara ini. Cara takbiratul ihram yang berbeza-beza. Mazhab Syafi'i kita, takbiratul ihram ialah hadwa mankibaih, mana sejajar dengan bahu. Itu mazhab Syafi'i kita. Allahu akbar. Mazhab Hanafi, ibu jari ini hampir dengan cuping telinga bawah sekali ni. Allahu akbar, ini mazhab Hanafi. Tapi ada juga terkesan dalam masyarakat kita, tuan-tuan, dia takbir itu Allah, dia cuik. Dia cuik cuping telinga ni. Sebab apa? Mungkin barangkali dia nak ukur. Tapi itu adalah pandangan dalam mazhab Hanafi, tuan-tuan. Begitu juga mazhab dalam mazhab Hambali, dia sejajar dengan telinga, dan juga dua kaedah, satu begini, satu begini. Begitu juga masa sujud, tangan masa sujud, tuan-tuan, bukan duduk depan. Ada setengah orang sujud tu tangan siku letak tu atas lantai, sedangkan diangkat, siku ni diangkat, tidak diletak di atas lantai. Dan tangan ini sama seperti mana dalam keadaan kita takbiratul ihram. Maknanya dia menahan, kalau pakai bahu, maka tangan masa sujud, tangan kita juga separas dengan bahu kita, ataupun antara bahu sehinggalah kawasan telinga. Inilah kawasan dia. Tak ada istilah Allah masa takbiratul ihram, angkat ni tinggi ni, Allahu akbar. Tak ada. Dalam 4 mazhab tak ada, tuan-tuan. Itu tahulah mazhab ikut mana, tuan-tuan. Dia mazhab ikut dah barangkali, dia rasa selesa begitu. Dalam solat, tuan-tuan, dia tidak boleh ikut selesa kita, tetapi ikut Nabi kita. Itu yang betulnya. Sebab dia adalah ibadat yang telah disyariatkan. Ini bukan masakan, tuan-tuan, ikut dan kita rasa selera nak rubuh. Ada setengah orang masak dia tak bubuh gula, ada setengah orang masak dalam masakan dia bubuh gula. Kalau sebelah-sebelah Kelantan mungkin barangkali gula tu menjadi teras, tuan-tuan. Dia makan roti canai pun dengan gula. Kita pun pelik, guna gaya. Jazah, belah-belah Pahang pelik terus makan roti canai dengan gula. Tapi belah sana biasa, itu ikut selera namanya. Selera orang sana begitu. Tapi solat, tuan-tuan, semuanya mesti selaras. Kalau kaedah mazhab Syafi'i, kita ikutlah kaedah mazhab Syafi'i. Paling tidak pun tu, jangan terkeluar daripada 4 mazhab ni. Jangan terkeluar daripada 4 mazhab ni. Tuan-tuan, itu dia keutamaan dalam perkara ini. Begitu juga dalam persoalan rukun fi'li yang berbeza-beza. Rukun fi'li yang berbeza-beza. Tak terkecuali juga, tuan-tuan, nanti kita akan belajar tentang bagaimana kedudukan angkat tangan. Dalam mazhab Syafi'i ada 4 tempat saja mengangkat tangan ketika lafaz Allahu Akbar. Selain daripada itu tidak disunatkan. Angkat tangan pun tak dapat pahala, tuan-tuan, tak disunatkan. Bahkan mana tak jadi sunnah lah.
Ya. Empat tempat tu duduk di mana tuan-tuan? Pertama ketika takbiratul ihram, hak mula-mula nak sembahyang. Allahu akbar. Itu tangan, angkat tangan yang pertama. Yang kedua di mana? Bangun daripada rukuk. Sami Allah. Maksud yang kedua ialah ketika nak rukuk. Allahu akbar. Kita nak rukuk. Itu yang kedua. Yang ketiga bangun daripada rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Itu yang ketiga. Sujud tak ada tuan-tuan. Kita nak sujud tak ada. Angkat takbir tu ada. Takbir intiqal nama dia. Lafaz takbir perpindahan daripada satu rukun ke satu rukun. Tapi tangan tak sunat angkat dah. Yang keempat adalah kita bangun daripada tahiyat awal. Maka itulah empat tempat sunat kita mengangkat takbir, angkat tangan ini dengan ketika mana kita melafazkan takbir ataupun dalam solat itu. Sami Allahu liman hamidah. Ya, angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Mazhab Hanafi tak. Bangun pada rokok, tuan-tuan tak ada angkat tangan. Itu yang saya kata pertembungan khilaf ataupun di kalangan taksub kepada mazhab-mazhab satu ketika dahulu, terutama di zaman kajian Abbasiyah, menjadi sangat meruncing pada ketika itu sehingga berlakunya hadis-hadis palsu bagi menyokong ataupun menguatkan hujah mereka. Ini golongan awam. Imam-imam mazhab tak ada masalah tuan-tuan, sesat. Tapi yang menjadi persoalan ialah siapa? Pengikut-pengikut yang taksub. Akhirnya pertemuan antara mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanafi ketika mana bangun daripada rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Orang mazhab Hanafi kata tak ada angkat tangan. Lepas tu mereka reka hadis. Bang, siapa yang mengangkat tangan bangun daripada rukuk akan dibakar dalam api neraka. Takutlah orang tuan-tuan angkat tangan. Itu antara sebab faktor-faktornya munculnya hadis-hadis palsu. Tuan-tuan. Hadis palsu ni banyak faktor. Faktor politik hadis palsu ada. Faktor perniagaan ekonomi pun ada palsu juga. Faktor mazhab tadi, mazhab fiqh juga ada hadis palsu. Tuan-tuan. Apa lagi? Kemudiannya faktor nak suruh orang beramal pun juga timbul kemunculan hadis-hadis palsu. Nak suruh orang beramal dengan mereka kan hadis-hadis tertentu, kononnya amalan-amalan ini Nabi anjurkan begini. Maknanya kalau tak warid daripada Nabi SAW, tinggal je lah tuan-tuan. Ya, mana perkara-perkara itu. Contohnya bagaimana hadis palsu berkenaan dengan likulli syai'in qalbun wa qalbul Quran Yasin. Setiap sesuatu itu ada hatinya, dan hati Al-Quran itu ialah Yasin. Ini dikaji oleh para ulama hadis bahawa hadis ini direka oleh satu orang yang dia baik, niat dia baik tuan-tuan. Dia nak suruh orang baca Quran, tapi dia letakkan fadilat-fadilat tertentu pada surah-surah tertentu yang akhirnya orang sangkakan itulah betulnya tuan-tuan. Bukan kata baca Yasin salah, tak, silakan tuan-tuan, dia adalah salah satu daripada surah-surah Al-Quran, tapi mempercayai kepada hadis palsu yang bukan disabdakan oleh Nabi SAW, itu yang tak betulnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi ini amalan-amalan yang kita akan jumpalah tuan-tuan ya. Dan juga khilaf-khilaf di kalangan para fuqaha dalam pengkajian kita ini ataupun perbincangan kita ini, dan juga hujah-hujah ya, tuan-tuan. Kita dalam mazhab Syafi'i bagi Fatihah yang pertama, sunat kita memulakan dengan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Maknanya pada rakaat pertama tuan-tuan, Fatihah yang pertama, sebelum kita baca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada rakaat kedua, ketiga dan keempat tidak lagi disunatkan membaca a'udzubillah. Yang mula-mula saja tuan-tuan ya. Itu ikut dalam mazhab Syafi'i. Contohnya lah tuan-tuan, ini saya sebut secara umum beberapa perkara-perkara yang kita akan pertemuan yang kita lihat atau kita jumpa, dan apakah pertemuan ini sehingga perlu membawa kepada pertelingkahan, perkelahian? Tidak tuan-tuan, selagi mana dia adalah dalam lingkungan pandangan mazhab yang empat ini, dia adalah diterima pakai tuan-tuan. Tetapi kita tak boleh, nanti kita akan bincang bab talfiq dan juga taklid. Talfiq ini ialah mencampur adukkan mazhab itu mazhab ini, mazhab itu mazhab ini, mudahnya tak tahu dah dia semai ikut mazhab mana tuan-tuan. Jadi dia kena ada kaedah yang khusus ya? Dan ada kaedahnya macam mana seseorang itu kalau dia nak berpegang kepada sesuatu pandangan,
Selain daripada pandangan mazhab rasmi kita Syafi'i, contohnya tuan-tuan ya. Sebab bukan kita kata mazhab lain itu tak betul, tidak. Mazhab lain itu juga Imam Syafi'i sendiri menyebut idza sahha al-hadith, kalaulah kamu jumpa hadis yang lagi sahih, satu hadis itu yang lagi sahih, fa huwa madhhabi, itu juga pandangan aku, kata Imam Syafi'i. Jadi dia tidak mengatakan bahawa dia lah yang paling betul. Maknanya guru di Imam Malik salah ke, ataupun guru kepada ataupun Imam Abu Hanifah yang salah dan sebagainya. Tidak tuan-tuan. Bahkan sentiasa saling hormat menghormati. Imam Syafi'i menghormati Imam Ahmad bin Hanbal. Walaupun Imam Ahmad bin Hanbal itu muda pada dia, 14 tahun lebih muda tuan-tuan daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir 150 Hijrah, Imam Ahmad bin Hanbal lahir 164 Hijrah. Tapi bila sebut tentang Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i kata tak ada dah orang paling alim ya di zaman dia melainkan Ahmad bin Hanbal. Nagwana tuan-tuan. Nampak cara mereka ni hormat antara satu sama lain. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal kata tak ada lah jumpa orang yang paling faqih, paling faham bab fiqh melainkan Imam Syafi'i pula tuan-tuan. Ni masing-masing. Imam Ahmad bin Hanbal ni selalu dipuji Imam Syafi'i dalam banyak perkara, sehingga anak dia sendiri pun berasa macam tertanya-tanyalah, hebat sangat ke Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini, sehingga ayah selalu sebut sangat Imam Syafi'i ini cerdik, bijak ya, maknanya dia alim besar. Itu tuan-tuan, ada satu kisah yang masyhur. Satu ketika Imam Syafi'i datang bertamu di rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Ini kisah masyhur tuan-tuan. Jadi anak dia nak tengok sangat, inilah dia yang orang yang ayah selalu sebut, selalu puji-puji sangat. Nak tengok tara mana sangat hebat dia. Sebab Ahmad bin Hanbal ni tuan-tuan, dia hafal hadis 700,000 hadis Nabi SAW. Bukan jalan-jalan tuan-tuan, kita hadis 40 pun tak lepas nak ngapai ya. Ingat hadis depan, lupa hadis belakang. Hafal hadis belakang, hadis depan lupa tuan-tuan. 40 hadis pun tak lepas Imam Nawawi tu ya, mesti ke hadis. Imam Ahmad bin Hanbal 700,000 hadis dalam kepala dia tuan-tuan ya. Jadi sehingga orang kata tak adalah orang paling bijak pada zaman itu melainkan Ahmad bin Hanbal. Tapi Ahmad bin Hanbal kata Syafi'i ni lagi bijak, lagi alim. Jadi dia bertamu Imam Ahmad bin Hanbal. Anak dia bertengok sediakan makan. Imam Syafi'i makan banyak pula. Kalau orang alim tak makan banyak ya, mesti dia ikut sunnah Nabi. Nabi makan sikit je kan. Nabi makan gitu-gitu je tuan-tuan. Makan bila lapar, berhenti sebelum kenyang. Tengok Imam Syafi'i makan banyak. Dia kata, ayah kata orang ni Syafi'i ni orang alim, makan semacamnya banyak beria. Malam tu pula dia tengok perhati ikut-ikut Imam Syafi'i, seorang yang kuat tahajudnya. Tengok di bahagian ngiring arah kanan tengah ada kiblat, tak gerak sampai dekat subuh. Dia gintai tengok ya, tetamu di rumah tak beranjak. Rumah dulu bukan macam rumah zaman sekarang tuan-tuan ni, pintu kedak rapat. Dulu maknanya tak ada dengar apa-apa pun Imam Syafi'i tahajud dan sebagainya. Dia kata alim macam mana, tak qiyamul lail pun mesti orang alim ni kuat tahajud, kuat qiyamul lail, paling tidak pun 2 rakaat. Dok juga Imam Syafi'i tak bangun tahajud tuan-tuan. Besok ya, air yang disediakan untuk Imam Syafi'i ambil wuduk solat subuh tak luak tuan-tuan. Mana sembahyang subuh tak ambil wuduk, sembahyang subuh tak ambil wuduk. Jadi pagi tu lepas balik sembahyang subuh, dia kabur-kabur abah ayah dia Imam Ahmad bin Hanbal. Ayah, macam mana ayah kata dia ni orang yang alim, ayah selalu puji sangat dia. Saya tengok tak ada benda beza, macam orang biasa je, makan banyak. Rumah kita semalam makan banyak, malam tak qiyamul lail pun, tidur subuh biasa macam orang biasa je. Subuh tadi tak ambil wuduk pun. Ayah dia senyum je. Ginilah, kamu tanyalah pada Syafi'i sendiri ya, masa makan, masa breakfast sekarang, tanyalah pada Syafi'i. Jadi anak dia ni teruja nak tanya pada Imam Syafi'i. Wahai tuan, saya dapati saya ada 3 soalan nak tanya pada tuan guru lah, maknanya Imam Syafi'i. Biasanya menjadi amalan orang-orang ya, orang alim, dia makan tak banyak. Saya tanya-tanya, macam mana tuan boleh makan banyak?
Semalam saya pun berasa heran. Imam Syafi'i, oh ya ke? Kata Imam Syafi'i, saya minta maaf lah kalau anda kata saya termakan banyak di rumah kamu. Ya. Sebenarnya saya, kebiasaan saya, kata Imam Syafi'i, saya memang makan sikit. Tapi kerana saya bertamu di rumah Ahmad bin Hanbal, tuan guru Imam Ahmad bin Hanbal ini, saya makan lebih sikit daripada biasa. Sebab saya rasa tak adalah makanan paling halal atas muka bumi ini melainkan di rumah Ahmad bin Hanbal. Jadi untuk dapat makanan yang paling halal atas muka bumi ini bukan senang, kata dia. Jadi rumah Ahmad bin Hanbal saya makan lebih sikit, kata dia. Itu satu. Memang dia biasa makan sikit, tapi bila tanya Imam Ahmad bin Hanbal, dia makan banyak. Kenapa? Kerana dia rasa itulah makanan yang paling halal di atas muka bumi. Kerana Imam Ahmad bin Hanbal tu seorang yang sangat warak, sangat cerewet tuan-tuan, bab makan, bab apa semua ini, ya. Jadi kalau betul-betul ada umur betul-betul yang tak ada khilaf, tak ada syak wa sangka dah. Yang kedua, kalau gitu malam tadi kenapa tuan tak tahajud pun? Sedangkan amalan para salafus soleh begitu, mereka tahajud tengah malam. Dia kata Imam Syafi'i, saya minta maaf. Minta maaf sungguhlah, memang saya tak tahajud malam tadi. Tapi saya tak tidur, kata Imam Syafi'i. Malam tadi saya ketika saya baring, saya teringatkan hadis Nabi SAW ketika Nabi bertanya kepada adik Anas bin Malik radhiyallahu anhu, iaitu Umair, Abu Umair. Nabi panggil, ya Aba Umair, wahai Abu Umair, madza fa'ala an-nughair, apakah yang burung yang kecil yang kamu bela sedang buat? Maka jawab Abu Umair tadi, adik kepada Anas bin Malik, mat, burung aku dah mati ya Rasulullah. Burungnya dia lalu main jaga tu meninggal dah. Nabi tegur atau Nabi menyapa kepada adik Anas bin Malik. Maka daripada hadis itu aku dapat istinbat malam tadi 80 kesimpulan, kata Imam Syafi'i. Ya, tak kurang daripada 70 kesimpulan, kata Imam Syafi'i. Pertama sekali, akhlak Rasulullah SAW dengan kanak-kanak. Nabi dengan budak-budak, Nabi guna bahasa yang lembut. Wahai Abu Umair, maknanya Abu Umair tu, maknanya Abu ni biasanya orang yang dewasa, orang dah anak, ni budak kecil. Nabi panggil Abu Umair. Lepas tu bahasa Nabi guna madza fa'ala an-nughair, ra bertemu dengan ra, maknanya bahasa yang sesuai dengan bahasa kanak-kanak. Itu dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Nabi dengan kanak-kanak Nabi rapat. Yang keempat, kata Imam Syafi'i, mana harus memelihara haiwan. Abu Umair ni dia bela burung kecil. Nughair ni ialah burung kecil, tuan-tuan, burung yang jenis burung kecil ni, tapi dijaga hak-hak makan minum dia. Maknanya barangkali haiwan yang dibela ni kadang-kadang makan minum dia lebih terjamin berbanding dengan yang liar, belum tentu dapat makan lagi. Dan begitulah Imam Syafi'i nyata satu persatu dia punya istimbat. Mana aku tak tidur malam tadi, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, kalau aku qiyamul lail, manfaatnya untuk aku saja, antara aku dengan Allah SWT. Tapi bila aku buat istimbat daripada hadis ini, manfaatnya untuk ummah. Mana umat boleh ambil istimbat, nak ambil kesimpulan dan juga faedah daripada hadis ini, kata Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i, tuan-tuan, dia punya jiwa dia tidak pentingkan diri sendiri. Bang kita kali, tuan-tuan, kita kalau qiyamul lail hanya untuk kita dengan Allah SWT, sebab kita inginkan mendapat redha Allah dan sebagainya. Imam Syafi'i dia lagi satu step daripada kepentingan diri, dia berkorban untuk kepentingan ummah. Dia rela tak tidur malam, tuan-tuan. Orang kita pada hari ni tak tidur malam, main game, ya, lawan dengan negara mana tak tahu mana kita, tuan-tuan, online ni cakap borok apa semua, ya, tak tidur malam. Ataupun maknanya, tuan-tuan, untuk apa pun tak tahulah tujuannya. Imam Syafi'i tak tidur malam. Lepas tu kata anak Imam Ahmad, oh okey, aku faham, kata dia. Ya, patutlah ayah puji sangat Imam Syafi'i ni. Pelik benar orangnya, dari segi amal ibadahnya, dia dipandang satu step dia ke depan. Kita duk nampak satu step depan mata kita, Imam Syafi'i satu step lagi ke depan lagi. Tapi tuan, kata dia, tuan solat subuh, air yang kami sediakan untuk tuan berwuduk, tuan tak wuduk. Macam mana tuan solat subuh dengan tak berwuduk? Kata Imam Syafi'i, wuduk aku tak batal. Aku malam tadi aku tak tidur. Lepas isyak aku kekal lagi bersama dengan wuduk aku tadi sampai bawa ke subuh, tuan-tuan. Ya, bagaimana orang dulu beramal, ya? Kita maghrib isyak ni kan dah tembok dah, tuan-tuan, barangkali, ya.
Dah batal wuduk dah, antara maghrib isyak je. Isyak nak buat subuh apa nak khabar lah tuan-tuan. Jadi kalau begitu kata anak Imam Ahmad bin Hanbal, patutlah ayah memuji-muji Tuhan, ya? Dengan tak ada orang yang paling alim, tak ada orang yang paling faqih atas muka bumi ni, Tuhan lah orang ni. Fahamlah dia kenapa ayah dia memuji Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Jadi itu tuan-tuan, ya. Mereka ini saling hormat menghormati, puji memuji antara satu sama lain, bukan jatuh menjatuhkan. Itu yang kadang-kadang kita berasa galak tuan-tuan, ya, bila di kalangan para alim ulama kita, ya, saling jatuh menjatuhkan dan sebagainya tuan-tuan, ya. Dia ada kaedah-kaedah dia adabul khilaf tu ada. Adab dalam bab khilaf tu ada tuan-tuan. Bukan kata tak boleh kita mesti sepakat, tak semesti tuan-tuan. Kaedah ni nata'awanu fi mattafaqna alaih, antaranya kita bertolong bantu atas perkara yang kita persetujui, wa na'dhiru fi makhtalafna fi, dan kita berlapang dada dalam perkara yang kita bersalahan pendapat. Jadi kalau semua orang amalkan ini tuan-tuan, ya, tak adalah timbul permusuhan, perkelahian, pertikaman lidah dan sebagainya. Begitu juga tuan-tuan, ya, tahiyat akhir contohnya. Kita duduk tahiyat akhir dalam mazhab Syafi'i, kita duduk dalam keadaan tawarruk. Tawarruk ini ialah punggung kita, papan punggung kita tu duduk atas lantai atau atas kapet lah, atas lantai lah tuan-tuan, ya. Manakala kaki kiri dimasukkan di bawah celah dekat dengan kaki kanan. Kaki kanan tu wa nasabal yumna, Nabi tegakkan kaki kanan. Dan hadis memang disebut begitu tuan-tuan. Sebab itu zaman saya belajar dulu tuan-tuan, bila kita orang Malaysia ni solat, kita duduk macam tu, guru saya, profesor tuan-tuan, dia kata antum aqrabu ila sunnah. Cara kamu solat itu paling hampir, paling dekat kepada sunnah yang sebenar. Kerana Nabi SAW buat begitu. Kami orang Arab ni kebanyakan tahiyat akhir kami duduk tahiyat awal, iftirash. Iftirash ni maknanya kita duduk atas tapak kaki kiri kita tu, kita jadikan sebagai tempat duduk, punggung kita duduk atas tapak kaki kiri. Ini iftirash. Duduk iftirash tuan-tuan. Jadi ini bagi solat yang zatut tasyahudain, yang ada dua tasyahud, tasyahud awal, tasyahud akhir. Tasyahud awal kita duduk iftirash, maknanya punggung duduk, papan punggung duduk atas tapak kaki kiri, kaki kanan ditegakkan. Tahiyat akhir duduknya dalam keadaan tawarruk, iaitu papan punggung itu duduk atas lantai, kaki kiri sorong ke arah kaki kanan dan kaki kanan ditegakkan. Itu disebut dalam hadis tuan-tuan, cara Rasulullah SAW duduk tahiyat akhir. Tetapi memandangkan tuan-tuan, bukan semua orang mampu buat demikian, maka harus duduk tahiyat akhir dalam keadaan iftirash macam tahiyat awal. Ini tak tuan-tuan, kadang-kadang ruang tak ada tapi nak juga landing macam tu. Itulah, ya, berung landing kaki atas kaki member sebelah, bukan duduk atas lantai, duduk atas kaki member sebelah. Ya, member sebelah tak ada ruang tuan-tuan, dia duduk biasa. Member tu pula barulah 2 hari tahan sikit garut dia tuan-tuan, ya. Boleh duduk, tak nak benda, kita pun duduk atas kaki, terbeliak pergi mata dia tuan-tuan, kena duduk, ya. Orang kena garut ni tuan-tuan, jangan dibuat, kaki dia sensitif. Jadi kalau tak ada ruang, duduklah tahiyat awal. Seperti duduk macam duduk iftirash. Kalau ada ruang, duduk tawarruk. Duduk macam tahiyat akhir. Dan itu yang paling aqrab ila sunnah, tuan-tuan. Sebab tu perkara ni kena tengok situasi. Kalau ada ruang, duduk. Tak ada ruang, kita duduk dalam keadaan iftirash. Duduk antara contoh duduk macam duduk tahiyat awal, tuan-tuan, ya. Begitu juga tuan-tuan, masa solat yang berbeza-beza. Solat asar, kalau tuan-tuan tengok di Masjid India KL, tuan-tuan, ya, dia lebih lewat sekitar jam 5.30 petang. Kita pukul 4, dia pukul 5 baru semayang, tuan-tuan. Kerana orang mazhab Hanafi ni, dia tidak macam kita, tuan-tuan. Mazhab Hanafi ni dia akan lewatkan sikit bagi benar-benar masuk waktu, baru dia solat. Tentu kalau tuan-tuan pergi semayang kat Masjid India, jawabnya lambat sikit lah menunggunya, ya. Tapi kalau tuan-tuan semayang tempat kita, tak ada masalah lah, masuk waktu 2 minit 3 minit lepas tu azan terus solat, tuan-tuan, ya. Jadi ada perbezaan dari bab afdal. Jadi mazhab Hanafi afdalnya lewatkan sedikit. Sama juga tuan-tuan persoalan solat isyak, sebenarnya hadis disebut tuan-tuan, sembahyang isyak ni afdalnya dilewatkan sikit. Bukan on time begitu terus azan.
Atau terus solat, tidak tuan-tuan. Bahkan Nabi SAW dalam hadis sahih diceritakan Nabi akan tunggu sedikit, hampir ke tengah malam, mana bukan sampai tengah malam tuan, Nabi buatkan sikit isyak itu, sehingga saya ada hadis sebut sebahagian sahabat tu ramai yang dah menyandar tidur pun ada, yang dah terlelap menyandar tuan-tuan, maknanya di tepi dinding, barulah Nabi pastikan okey kita sembahyang isyak tuan-tuan. Sampai tahap begitu. Maknanya boleh di dua situasi isyak. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i diistimbatkan bahawa berdasarkan hadis-hadis yang lain, Nabi berkenaan dengan mendirikan solat itu ialah solat yang afdal, itu adalah solat yang di awal waktunya. Jadi kita dalam mazhab Syafi'i kita pegang masuk waktu, kalau tak ada apa-apa program dan sebagainya, kita pun solat isyak. Begitulah tuan-tuan, dengan kadar segera. Maknanya dan sekitar lepas azan tu 5 minit selepas itu atau 10 minit selepas itu maka diiqamah tuan-tuan. Jadi begitulah kaedahnya. Jadi ini kita akan jumpa tuan-tuan insya-Allah ya, berkenaan dengan aurat, dalam antara perbezaan aurat dalam mazhab-mazhab ya. Orang mazhab Hanafi, kaki bagi wanita tidak dianggap sebagai aurat yang utama. Jadi suatu kita akan jumpa orang mazhab Hanafi, perempuan dia sembahyang pakai skirt dia. Jadi dah ke dia, kita pakai mengkana tu tuan-tuan ya, kalau berlari tu mau jatuh tu sebab dia punya labuh tu mengkana tu dah kain telekom wanita muslimat. Begitulah seterusnya tuan-tuan ya. Berkenaan dengan apa kedudukan saf dewasa dan kanak-kanak juga ada khilaf di kalangan para fuqaha mazhab tuan-tuan. Apa nama, sah batal hukum, sah batal yang berbeza-beza. Ini kata batal wuduk, yang kata tak batal lagi kalau macam ni dan sebagainya. Begitulah seterusnya tuan, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada tuan-tuan November, awal November nanti kita akan pergi satu-satu perkara-perkara yang berkaitan dengan ke arah kepada mencari kesempurnaan dalam ibadat solat kita, sehingga kita tahu yang kita buat inilah dalilnya. Yang mereka buat itu dalilnya. Jadi kita tahu dan sebagai perbandingan antara kita tuan. Jadi cukuplah sekali itu untuk halaqah pada kali ini. Jika diizinkan Allah, kita jumpa lagi pada awal November bulan depan insya-Allah. Yang baik dari Allah SWT, yang kurang minta maaf saya sendiri. Mohon maaf. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.